Bismillahirrahmanirrahim. Saya ada pesan kepada anda bahawa bagaimana nak merancang BOK 25. Bagi mereka yang baru masuk, BOK 25 adalah kita panggil sebagai induk, di mana dalam kajian psikologi mengatakan manusia tidak dipacu oleh otak kiri dan otak kanan. Otak kiri dan otak kanan sebenarnya hanyalah otak rangsangan yang dipacu oleh BOK 25. BOK 25 kalau dalam psikologi, dia akan lukis berada dalam kawasan ni dengan saiznya sekitar saiz wang 50 sen. Maksudnya bahagian otak yang bernyala dalam sistem pengesanan perangsangan otak sebagai berwarna merah. Sebahagian doktor mewarnakannya sedikit oranye, tetapi biru dan juga hijau digunakan untuk otak kanan dan otak kiri. BOK 25 lah yang membentuk attitude kita. Sama ada kita mempunyai kuasa fikir yang positif ataupun kuasa fikir yang negatif, pesimis ataupun optimis. Kita mempunyai keyakinan ataupun tidak keyakinan, dia dibentuk oleh BOK 25. Secara psikologinya, saintis tidak percaya mengenai kewujudan jiwa. Saintis percaya bahawa jiwa adalah rangsangan daripada kimia yang terhasil oleh otak, di mana kimia tersebut telah menghantar isyarat kepada jantung, maka degupan jantunglah menyebabkan manusia merasa ada sesuatu berlaku yang disebut hati, jiwa. Tetapi dalam sains menganggap bahawa jiwa adalah absurd, iaitu sesuatu yang terhasil daripada otak. Saudara kena faham, roh adalah hal yang lain. Jiwa dan otak adalah dua perkara yang berbeza, tetapi para saintis para pengkaji psikologi menganggap psikologi adalah unsur kejiwaan yang terhasil daripada set pemikiran. Jadi hari itu saya dah bagi tahu dah dua. Pertama adalah saudara harus menyedari apa yang sedang saudara alami. Kalau anda adalah seorang anxiety, anda seorang yang merasa rendah diri, anda seorang yang kurang berkeyakinan diri, anda seorang yang negatif, anda yang seorang mudah give up, anda seorang yang mudah putus asa, anda seorang yang egois, anda seorang yang terlalu sensitif, maka anda telah memilih untuk menerima hakikat. Setelah anda menerima hakikat, anda memilih untuk memperbaikinya. Settle lah bab tu, kita dah sebut banyak kali dah, saya tak mau panjangkan hari ini. Yang sekarang ni, setelah anda ingin memperbaikinya, anda memerlukan strategi. Oleh kerana sesi ni kita khususkan daripada kesinambungan daripada orang yang ada apa yang saya panggil kewulahan jiwa. Dalam bahasa Indonesia, wulah ni dia panggil ketidaktentraman jiwa. Semalam saya dah advise kepada saudara, sama ada saudara menulis, kerana proses menulis akan membolehkan saudara mencatatkan. Macam ni saudara, Sigmund Freud mengatakan, selagi manusia berfikir, dia akan menggunakan akal sedar selagi kita berfikir. Tetapi kalau manusia nak kenal apakah itu bahagian dirinya yang tak pernah dia sedari, berarti ego dan super ego. Kalau kita menulis tu, kalau kita bercakap, kita sentiasa berfikir, rangsangan yang paling kuat adalah menggerakkan bahagian ego. Kita tak tahu apa yang berada di bawah bahagian ego, dipanggil super ego. Sebab itulah saya galakkan apabila saudara menulis, kata Sigmund Freud, tulislah dengan kekusyukan, iaitu membebaskan sepenuh-penuhnya diri anda dengan perkataan. Tulis, tulis dan tulis. Tapi sebahagian daripada anda mungkinlah tak begitu gemar menulis, tapi oleh kerana teknologi telefon mudah, jadi saudara hanya perlu letak telefon dan record apa yang anda ingin cakapkan. Yang dipanggil sebagai transformasi diri, di mana A bercakap, maka apabila A bercakap, suara A yang dirakam itu telah menjadi B. Ingat, kalau A menulis, hasil yang dituliskan oleh A telah menjadi B. Untuk mengenali diri anda, A akan kembali mendengar. Ini dah jadi B, A, dia jadi B, bahan yang ditulis atau bahan dipercakapkan. Setelah, ingat waktu anda bercakap atau anda menulis, flow kan. Berarti flow kan dengan cadangan saya adalah, cakaplah sesuatu apa yang anda ingin cakapkan. Kerana penting, macam semalam saya bagi tahu pada saudara, satu terapinya adalah supaya saudara tak menghimpun segala bentuk pendaman jiwa hingga akhirnya saudara dapat panic attack. Saudara dapat vibration anxiety yang teruk. Kerana vibration ini tak akan berlaku secara mendadak. Dia adalah himpunan tekanan demi tekanan demi tekanan demi tekanan, sedikit demi sedikit anda himpun, maka satu masa dia akan meminta jalan keluar. Dia akan meminta jalan keluar pada dua waktu. Pertama, seketika anda mengalami keletihan. Kita letih hari itu, maka waktu itulah dia menyerang. Berarti depresi ataupun anxiety akan menyerang. Kerana orang yang letih akan mengalami kelemahan mental. Jadi apabila kelemahan mental itu dah lemah, maka dia akan menyerang.
Bila dia menyerang, dia menjadi serangan yang tidak tersusun kerana semua yang anda pendam selama berminggu, berbulan, dia akan keluar secara serentak. Menjadikan itu berlaku serangan anxiety. Kerana semua kebimbangan yang selama anda kumpul sikit demi sikit, minit per minit, jam per jam, hari per hari itu, dia akan keluar secara mendadak. Pada satu tempoh yang serangannya biasa berlaku antara 30 saat membawa ke 5 minit. Serangan panik ni. Berarti apa yang sedang saya latih pada saudara adalah mengeluarkannya secara sedikit demi sedikit per harian. Kalaulah saudara boleh menulis, tulislah secara harian. Kalau saudara boleh menggunakan rakaman suara, rakamlah secara harian. Cuba jangan salah anggap ketika anda menulis, jangan kawal apa yang anda ingin tulis. Dan kalau anda nak bercakap, jangan kawal apa yang ini anda cakap. Cakap je. Dan saya bagi tahu kata flow pertuturan yang bagus adalah anda berada bersendirian. Cakaplah sesuatu yang anda rasa sebebas-bebas yang anda mahu cakap supaya otak sedar yang selama ini mengawal. Kita kan ada super ego. Apabila kita jumpa orang, semua benda kita kawal. Tujuan saya memberikan terapi untuk anda merakamkan audio anda ataupun anda menulis apa yang anda ingin katakan adalah untuk mematikan ego. Supaya itu beban yang berada di bawah super ego dapat melepaskan dirinya dalam pertuturan. Satu adalah supaya saudara dapat mendengar kembali apa sebenarnya sedang berlaku dalam jiwa saudara. Satu, exercise dia. Yang kedua, saudara mengeluarkan secara harian ataupun 2 hari sekali atau 3 hari sekali beban tekanan supaya beban tekanan tak terkumpul yang akhirnya apabila terlampau banyak anda akan mengalami syok yang mendadak. Berarti proses merakamkan audio adalah proses menulis adalah proses mengalirkan sedikit demi sedikit tekanan harian supaya dia tak terkumpul dan menjadi empangan bebanan perasaan yang menyebabkan ramai orang akan mengalami apa yang dipanggil sebagai panic attack ataupun orang akan mengalami depression maksimum. Ini terapi yang saudara, kalau saudara buat, saya saran mulakan sikit-sikit. Jangan buat 3 hari berhenti, jangan buat 3 hari berhenti, tuan-tuan. Buat secara konsisten. Kalau saudara rasa saudara seorang yang ada anxiety, ada kemurungan, ataupun dalam kes mereka yang sihat, saudara berada dalam keadaan demotivated. Atau saudara mungkin boleh mengenal pasti diri saudara sebagai seorang yang kurang berstrategi dalam berfikir. Nanti saya tunjuk pula bila kita dengar balik macam mana kita nak kaji bahan yang telah kita rakam ataupun bahan yang telah kita tulis. Saya bagi part untuk anda merakamkannya dulu. Sebaiknya janganlah merakamkan macam saudara sedang bagi ceramah. Saya suka kalau saudara, dia nama orang ni adalah Feza Besari. Dia adalah seorang penyanyi rock yang terkenal di Indonesia yang memilih untuk mengembara selama 2 tahun. Feza Besari ni YouTube dia popular. Dia sangat popular dalam YouTube dia. Dia lebih YouTubers walaupun dia ada satu lagu yang dia menyanyi dengan kumpulan kotak yang sangat popular tu. Tapi dia lebih dikenali di Indonesia sebagai seorang YouTuber yang memberi motivasi. Kerana dia mengembara selama 2 tahun. Merentas segala ceruk kampung di Indonesia dan berkongsi visualnya secara YouTube. Live YouTube setiap hari. Dan itulah terapi yang kemudiannya berjaya meningkatkan keyakinan diri seorang yang bernama Feza Besari dengan menggunakan aplikasi YouTube dan mengembara ke seluruh Indonesia dengan masuk ke kampung-kampung pedalaman untuk dia tahu dirinya sebenar siapa. Jadi itu yang menjadikan saya pandu pada saudara. Saudara tak perlu mengembara, tetapi saudara menulislah dalam keadaan, saudara gunakan audio atau saudara menulislah dalam saudara berada dalam keadaan free flow. Supaya saudara tidak menulis sesuatu yang terlampau faktual ataupun saudara tidak menulis sesuatu yang terlampau dikawal oleh kesedaran. Apa yang saya nak adalah seperti kata Sigmund Freud dan Carl Gustav Jung, pentingnya manusia membebaskan arus bawah sedar. Iaitu sesuatu yang selama ini saudara kawal dia daripada keluar, tapi sekarang saudara nak bebaskan dia. Saya tak pasti macam mana, tapi kalaulah saudara rasa saudara perlukan satu handphone mainkan irama hujan ataupun piano dan saudara rakamkan dalam satu handphone yang lain untuk merangsang proses bawah sedar saudara free flow. Kerana selagi tak free flow, proses terapi ni tak akan berjaya. Selagi kalau saudara menulis, saudara masih lagi dikawal oleh ego, iaitu kesedaran, berarti proses untuk transfer. Ini kan watak A kan. Tujuan kita nak rakam ni adalah memindahkan watak B. Watak B yang dinafikan kewujudan dia. Kerana ego selalu mengawal dia. Jadi bila saudara berada di depan orang, bergaul dengan orang, saudara berada dalam publik, ego akan mengawal kelemahan. Kerana tak semua orang akan menunjukkan kelemahannya. Kerana secara semula jadi, secara harafiah dan secara fitrahnya, manusia adalah makhluk yang mengawal ataupun menyembunyikan kelemahan diri. Berarti apabila saudara bersendirian,
Tujuan saya minta saudara membuat rakaman audio dan saudara menulis adalah untuk saudara merakamkan kebenaran yang saudara sembunyikan tentang diri saudara sendiri. Sesuatu yang selama ini enggan saudara enggan saudara akui. Sesuatu yang memang diri anda tetapi anda nafikan. Pindah, maka dia menjadi audio ataupun dia menjadi bahan tulisan. Dalam tempoh 2 atau 3 hari selepas tu, saudara dengar kembali. Dengar dengan keadaan yang tenang dan prihatin. Saya yakin, saudara tak percaya bahawa saudara sedang mendengar rakaman suara jiwa saudara sendiri. Saya yakin. Kerana setiap kali saya membaca cerpen-cerpen saya pun, saya sendiri akan membaca seperti membaca sesuatu yang bukan saya penulisnya. Dan saya tanya semua orang yang menulis pun, ramai yang menulis apa yang dipanggil sebagai unconscious ni, penulis-penulis realisme magis atau penulis-penulis eksperimental ni, mereka mengatakan, ya, waktu kami membacanya sampai sekarang, kami tak percaya bahawa itulah yang kami pernah tulis. Tapi mereka lebih mengenal banyak tentang diri mereka apabila mereka membaca karya mereka sendiri. Okey, tuan-tuan, bab ni berapa orang ada sekarang? 336. Siapa rasa yang dah rasa okey sebelum saya pergi kepada bab teknik untuk audio. Siapa rasa yang dah faham, naik faham? Siapa yang rasa kata okey, fly okey? Siapa yang rasa perlukan penjelasan, just bagi. Saya akan detailkan sebab nanti saya tak mau ulang lagi sebab ini hari terakhir. Kita lepas ni kita akan go to Zoom ya untuk open session stream. Hari ini adalah hari terakhir kerana besok saya akan stream konten biasa. Kerana konten ni sangat spesifik community dia. So saya pindah ke Google Meet. Ramai yang Faisal Besari. Faisal Besari. B-E besar, I belakang. Besari. Saya ingat itulah sebab Faisal Besari ni saya minat dia. Seorang anak muda yang saya minat. Saya belajar banyak daripada dia. Terutama ketika saya follow penggembaraan dia di YouTube. Dia seorang artis popular yang tidak mau menikmati populariti dia. Dia ada satu lagu dia. Kalau kita main, saudara mesti pernah dengar lagu ni. Dia menyanyi dengan penyanyi Kotak band tu. Jumpa tak? Dalam YouTube, Faisal Besari. Okey, yang reply, semua reply apa? Okey. Saya tanya balik pada anda, siapa yang rasa benda yang saya cakap ni relevan untuk dibuat? Jangan tipu, jangan jawab je. Saya nak tengok ada tak 10 orang kata benda ni relevan untuk dibuat. Sebab saya nak ukur sama ada suggestion yang saya bagi sangat profesional hingga orang tak faham, ataupun saya perlu turunkan lagi note saya menyampaikan penyampaian. Siapa yang rasa proses terapi ini relevan untuk dilakukan, just naik relevan. Sama yang naik relevan ni? Okey Okey, relevan. Maksudnya saudara boleh buat. Alhamdulillah, syukur kerana saudara boleh buat benda ni. Teknologi phone dah ada. Tuan-tuan, mengakui satu hal lah. Saya rasa tak ramai orang akan boleh mengakui. Kata dirinya lemah, tak ramai boleh mengakui dirinya anxiety disebabkan ada beberapa faktor. Kemudian memperbaikinya. Tak ramai orang kemudiannya ingin memperbaikinya. Tapi Alhamdulillah kalau saudara dah ambil Bob 25 bahagian yang pertama tu, Bob 25A, di mana separuhnya adalah mengakui, separuh adalah memperbaiki. Sekarang kita dah pergi Bob 25B. B1 adalah melakukannya, iaitu menjalankan terapi rakaman audio ataupun menulis terpulang. Saya rasa saya bagi audio lah, teknologinya mudah kan. Saudara dah ada phone dan new teknologi. Masa saya ambil daripada Profesor Dr. Ramasamy ni, sebelum dia pension, dia adalah 50 tahun apakah psikiatris. Saya ambil zaman tu orang dulu-dulu, doktor dulu masih lagi go on writing. Oleh kerana sekarang zaman moden, saudara dah go on recording. Kemudian proses mendengar. Waktu saudara mendengar, saudara mestilah mendengar dengan sifat tawadu, iaitu mendengar untuk mengakui dan mencari kebenaran di dalam perakuan yang telah saudara buat. Saudara dah buat confession melalui rakaman audio. Sekarang saudara mendengarnya. Saudara mestilah mendengar dengan keadaan bersedia untuk mengakui bahawa confession yang saudara tulis itu benar atau tak benar. Kalau benar, saudara mestilah bersedia untuk memperbaikinya. Barulah pembaikan boleh mula. Bob 25 settle. Ni belum saya guna otak kanan, otak kiri. Sebab ni driver otak kanan tayar depan, otak kiri tayar belakang. Berarti steering tu kena betul dulu. Steering Bob 25 ialah untuk menentukan kualiti dan teknik saudara berfikir. Sebab tu dalam Islam, tuan-tuan, dia bagi tahu kepada
tawaduk. Inilah proses ni kalau kita nak bagi tawaduk, di mana Bob 25 lah menentukan tawaduk. Tawaduk iaitu saudara kenal diri saudara, dan dengan diri saudara tu, kalau balik pada cakap-cakap orang tawaduk ni sifat hamba. Iaitu kita kenal, kita dah mengabuat perakuan secara audio mengenai diri kita, dan kita dengar balik, maka datang itulah kembali kepada diri, sifat hamba tu, dengar dan faham, ini kelemahan aku. Dalam pengakuan tu aku bagi, aku terlalu banyak tersinggung. Setiap kali orang cakap, kenapa aku rasa sedih. Kenapa aku terburu-buru nak merasa menjadi orang yang berada, sedangkan aku kena terima hakikat. Dengan gaji aku 4,000, aku takkan boleh berlumba dengan sepupu aku, dengan abang aku. Kenapa aku merasa aku mengecewakan ayah aku. Sedang aku dah cuba dan yang sebaik, tapi aku tak boleh jadi macam anak-anak yang lain. Berarti bila saudara mendengarnya, saudara menerimanya. Ingatlah, jangan waktu dengar nanti saudara lawan balik. Ini confession meraban ya, susahlah nak baiki. Sebab kembali kepada sifat hamba tu adalah ketika mendengar kembali suara diri yang saudara sembunyi dan saudara nafikan haknya untuk berkata-kata. Kalau dalam parlimen ni, Bob 25 ni mewakili sifat demokratik, iaitu jiwa yang dinafikan haknya selama ni, di mana anda tak benarkan dia tampil, di mana di depan ibu bapa anda tak pernah mengaku bahawa anda berasa tak berdaya memenuhi kehendak mereka. Di depan masyarakat anda tak pernah menunjukkan sebenarnya anda seorang yang tak memiliki apa-apa, kerana di depan masyarakat, dalam Facebook, dalam apa, saudara cuba memaksa diri saudara menjadi seseorang yang masyarakat akan hargai. Tetapi pada hakikatnya ada seorang yang berada dalam diri saudara ni telah saudara tindas, kerana dia tidak dapat memenuhi kehendak masyarakat, dia tak dapat memenuhi kehendak sosial, dia tak dapat memenuhi kehendak umum, maka saudara tindas dia kerana saudara memilih untuk menjadi orang lain yang boleh mendapat attention dan juga populariti. Ini masalah psikologi adalah kerana ramai orang mengalami anxiety dan ramai orang mengalami depression kerana tekanan populariti. Populariti itu bukanlah maksud saya popular macam artis. Kerana tekanan dia ingin menjadi seseorang yang dihargai. Maka dia menafikan untuk mendengar suara hati ataupun nak mengakui kewujudan dirinya yang sebenar, kerana dia bimbang. Dia menjadi seseorang yang kemudiannya tidak diterima oleh persekitaran. Sebab tiap individu menjadi abnormal kerana tekanan dia ingin menjadi terlampau normal, tetapi normal yang dia inginkan adalah sesuatu yang mustahil, adalah abnormal dengan karakter dia. Saya bagi tahu macam itulah untuk mudah saudara faham. Okey, apabila saudara mendengarnya, kalau sains mengatakan accept it. Saya tak mau pakai sains, saya ambil mudah, sebab kalau pakai saudara semua nak kejar tawaduk untuk kembali kepada sifat hamba. Berarti pada waktu itulah saudara mendengar dengan rasa rendah diri untuk menerima hakikat. Betul, wujud kesombongan kerana aku memaksa diri aku untuk kelihatan hebat. Wujud tekanan perasaan kepada diri aku kerana aku tak boleh menerima kelemahan diri aku, sedangkan itulah diriku. Wujud kelemahan, wujud tekanan motivasi, wujud tekanan kualiti hidup kerana aku seorang yang tidak bermotivasi. Wujud masalah adalah aku banyak menginginkan benda tapi tidak mengusahakannya. Benda-benda macam inilah yang kita kata kembali pada sifat hamba tu, iaitu menerima diri tu seadanya. Okey? Bila saudara dah ambil bahagian kotak 2 A, kotak 2 waktu saudara mendengar. Kalau saudara dah dapat dah menerima hakikat ni, barulah saudara boleh menggerakkan otak kanan untuk bertindak, dan otak kiri bagaimana secara kreatif untuk mencapainya. Kritikal dapat ni, ramai boleh naik tak faham. Naik faham, yang tak faham pun naik tak faham. Kalau tak faham, saya akan apply sekali lagi. Sebab saya cuba bercakap dalam bahasa yang mudah, tuan-tuan. Apa yang saya cerita pada tuan-tuan adalah kaunseling yang saya lalui selama 4 tahun ni. Ini teori kaunseling yang saya lalui 4 tahun, dan setiap 2 bulan sekali. Dan setiap sekali pertemuan 40 minit ke 45 minit. Kosnya adalah RM400. Untuk boleh saya bercakap dengan saudara benda ni adalah satu proses yang saya lalui daripada tahun 2004 sampai 2008. 2 bulan sekali, sejam, dan satu pertemuan bernilai RM400. Kena bayar kepada pakar tu untuk tunjuk pada saya teknik mengendalikan kotak berfikir. Ramai naik faham tak? Majoriti faham. Ada seorang yang kata dia tak faham. Okey, dia tak faham kat apa? Tahu bagi tahu je. Orang yang tak faham. Tak faham macam mana? Yang 4 mana tak faham? 5 orang tak faham. Okey. 4 orang tak faham. Tak faham 4 mana sayang? Masuk lambat ke apa? Faham tapi tak cukup berani nak buat. Yang seorang dia masuk lambat. Okey. Kalau faham tak, maksudnya Dia minta ulang balik tentang tu sikit. ulang sikit Okey. Yang bila saudara dah merakamkan audio saudara, kalau lah boleh kan, ambil satu hari yang tenang, ambil masa 45 minit ke sejam untuk bercakap je.
bercakap dalam rakaman audio ketika jiwa saudara berada dalam keadaan terbaik. Jangan ataupun berada dalam depresi. Cakap je. Tapi jangan ambil dalam cakap confident. Nanti saudara masih lagi menggunakan diri yang dikawal oleh otak sedar tu. Sebab diri yang dikawalkan oleh otak sedar adalah diri yang selama ini menjerumuskan saudara dalam keadaan yang saudara ada. So sekarang saudara nak cari diri saya yang sebenarnya apa? Yang sekarang ni memberontak secara dalaman hingga menyebabkan saya kena anxiety. Yang menyebabkan saya ada panic attack. Yang menyebabkan saya ada low self-esteem. Yang menyebabkan saya selalu berasa tidak tenang dan tidak tenteram. Tujuan dia saya suruh saudara merakamkan audio adalah memberi kemerdekaan kepada diri yang selama ini saudara nafikan, saudara sunyikan, saudara tutup mulut dia. Saudara tak berani tampilkan dia kepada orang lain kerana diri itu saudara rasa adalah diri yang tidak yang tidak akan memberikan orang melihat saudara sebagai orang yang hebat. Okey, diri yang sebenar. Okey, saudara dah cakap, kemudian saudara akan dengar semula. Masa proses saudara mendengar semula, saudara haruslah mendengar dengan ada sifat tawaduk. Iaitu mendengar untuk menilai kembali apa yang telah saudara curahkan dengan rasa, inilah hatiku yang sebenar. Inilah perasaanku yang sebenar. Inilah fikiranku yang sebenar. Untuk saudara dengar balik. Sebab kalau masa saudara dengar, saudara tak boleh realize. Iaitu saudara tak boleh menerima hakikat tu, itu saya tak boleh buat apalah. Sebab sekarang ni saya sedang menceritakan terapi diri merawat diri. Tu kalau saudara kata tak berani buat, takut nanti tak boleh terima hakikat, saya tak boleh bantu. Sebab tu saya beritahu dalam kes psikologi ni, kalau semua cakap laku, orang perlu jumpa doktor jiwa sekali je. Kenapa orang temu berjumpa banyak kali? Kerana orang yang mengalami gangguan emosi secara dasarnya mempunyai masalah personality. Berarti mereka yang mempunyai gangguan emosi secara praktikalnya adalah orang yang menyeksa diri sendiri. Dia pergi cari penyakit tu. Iaitu penyakit dipanggil penafian ke atas diri yang sebenar. Dia cuba menjadi orang lain. Jadi kalau saudara tak boleh buat, saya tak boleh tolong lah. Sebab mana boleh servis saya Leo saudara jadi baik. Saya sedang memberi satu servis untuk saudara lakukan sendiri dan saudara lah doktor pada diri saudara. Saya hanya memberikan jalan je. Panduan kepada saudara macam mana teknik ni nak diamalkan. Jadi selepas saudara merakamkan 1 jam setengah, pilih bentuk yang jangan campurkan. Macam ni kalau saudara nak bagi tahu lah beban yang saudara alami paling banyak saudara rasa adalah beban pergaulan, maka saudara fokus je nak cerita apa masalah saudara dalam pergaulan. Pertama, mulakan je. Kenapa saudara rasa sangat terseksa di kalangan keluarga dan juga di kalangan saudara mara? Setiap kali apabila saudara nak muncul, saudara rasa saudara seorang yang tak berguna, saudara rasa seorang yang tertinggal, saudara rasa saudara seorang yang tidak memiliki apa-apa, rendah, orang lain lebih tinggi, saudara curhat dulu part tu. Kalau saudara nak pilih part bekerja, pilih saja 45 minit nak rakam kerja. Kenapa aku selalu rasa tak berdaya saing? Kenapa aku rasa terlalu tersisih? Kenapa aku selalu cemburu pada kejayaan orang? Cemburu pada kejayaan orang tu, saudara nak cari tu hasad saudara bermula di mana? So saudara kena curahkan kenapa hasad tu ada. Sebab bila saudara curahkan hasad tu, kemudian apabila saudara dengar balik, senang. Saudara membaiki hasad dengki, sifat cemburu, sifat curiga pada orang tak boleh lebih pada saudara. Ataupun saudara, itu nak baiki yang negatif. Kalau yang positif lah, bila saudara dengar balik, saudara dapat rasa kekurangan diri saudara di mana. Barulah saudara tahu bahawa saudara sebenarnya orang yang nakkan benda tapi malah berusaha. Saudara sedar bahawa saudara tak boleh tapi saudara nak sama dengan orang. Sebab ini proses adalah untuk menerima realiti diri. Okey? Saya jam 4 tu, saya dah beritahu pada saudara. Kemudian proses saudara mendengar itulah adalah proses yang paling penting. Iaitu mendengar dan menerima hakikat. Dan meneliti analisis rakaman saudara sendiri atau penulisan saudara sendiri. Rakaman suara itu saudara analisis. Dan saudara dengar 2 kali, dengar 3 kali supaya saudara lebih kenal diri saudara yang selama ini saudara enggan kenal dia. Kerana dia diri yang tak special. Tapi saudara tak tahu kerana saudara menindas diri yang tak special itulah saudara mengalami anxiety. Kerana saudara menindas diri yang selama ini saudara nafikan hak dia untuk menjadi sebahagian diri saudara dalam realiti, itulah punca saudara mengalami anxiety. Anxiety juga berkait dengan pengalaman pahit. Berarti adalah diri yang tercedera. Maka sekarang ni kalau saya kata diri itu termasuk juga diri yang tercedera. Diri yang pernah didera, diri yang rasa daripada kecil mak tak sayang, diri yang rasa bodoh, diri kena keluarkan. Supaya hak diri yang selama ni terseksa tu, saudara bagi ruang merdeka kepada dia, demokrasikan dia di mana ketika saudara merakamkan audio, dia mempunyai hak demokrasi untuk bersuara. Jadi bila saudara dengar balik, saudara akan mendengar. Suara hati yang selama ini enggan saudara dengar dan enggan saudara akui. Jadi buka earphone, dengar je supaya orang lain tak dengar. Bila dengar tu lah paling penting untuk saudara analis tentang diri saudara.
Oh, aku sebenarnya macam ni. Oh, ada kesilapan aku macam ni. Ada kesilapan aku macam ni. Sebab, kalau saudara pergi ke doktor pun, doktor akan detect benda tu. Sebenarnya bila doktor interview saudara, dia tanda. Dia buat satu kotak brain tu. Doktor kalau saudara pergi jumpa doktor psikiatris, dia tanda kotak brain dia. Lepas tu dia tanda kanan, dia tanda kiri, dia tanda tengah. Kemudian dia buat anak panah. Setiap kali dia tanya soalan saudara jawab, dia akan tanda. Yang anak panah kotak bawah dia buat tu dia tanda box 25. Otak kanan, otak kiri dia tanda. Doktor analisis benda yang sama. Kemudian doktor reply pada saudara, benda yang sama yang saya kata saudara boleh buat sendiri. Kalau saudara mengenali struktur otak dan kejiwaan saudara. Sebab kalau saudara buang duit 400 pun, doktor yang lukis tu adalah benda yang saya sedang bagi pada saudara. Iaitu doktor tu datang balik, dia akan bagi tahu kelemahan anda ini, kelemahan anda ini, kelemahan anda ini. Sayanglah bayar 400. Lepas tu doktor tu tahu sikit je. Sebab kita tak akan dapat curah semua kepada doktor. Berbanding kalau saudara bercakap sepenuhnya kepada rakaman. Ramai je yang bagi tahu semalam saya baca, oh saya makan ubat je. Itu terpulang lah kalau saudara nak makan ubat semua hidup, tak ada masalah. Tak jadi masalah kepada saya dan tak jadi masalah pada saudara. Saya juga kekal makan sampai sekarang untuk mengawal degupan jantung. Dan saya tahu diri saya tak boleh menghasilkan melatonin secara produktif. Di mana saya tidur deep sleep pun saya hanya boleh dapat 60%, 70%. Kerana saya dilahirkan dengan DNA di mana sistem tubuh saya kurang menghasilkan melatonin. So saya ambil vitamin sejenis ubat untuk menghasilkan lebih melatonin dalam fikiran saya. Okey? So praktis saya saja benda tu, tip yang saya bagi pada saudara supaya stage je. Kemudian sifat realistiknya akan berlaku sendiri. Iaitu apabila saudara dengar dan sejauh mana saudara boleh menerima hakikat diri saudara. Sebab kalau saudara pergi jumpa doktor pun, kalaulah doktor analisis benda ni dengan detail, kemudian saudara nafikan, sama je. Saudara tak boleh berubah. Sama seperti kalau saudara buat analisis sendiri, kemudian saudara nafikan. Berarti saudara orang yang dah tak ada ubat. Saudara kena hiduplah dengan benda tu sampai ke alam kubur. Sampai ke pintu kubur. Bukan ke alam kubur, sampai ke pintu kubur. Iaitu, saudara orang yang lemah tapi tak mahu mengaku kelemahan saudara. Saudara orang yang tak ada apa-apa tapi nak berlaku macam rasa ada apa-apa. Saudara seorang yang suka berlumba tapi saudara tak kemampuan dalam perlumbaan. Saudara selalu merasa curiga pada orang lain tapi saudara tak mahu buang rasa curiga. Saudara ada hasad dengki pada orang lain tapi saudara tak mahu menerima hakikat bahawa saudara adalah seorang yang perlu membaiki akhlak saudara. Itu terpulang. Tuan-tuan, ramai orang mati macam tu. Ramai orang mati. Zaman Nabi, Nabi bagi ceramah pun, ramai orang mati pada zaman Nabi. Pada zaman Nabi, ramai orang mati pada zaman Nabi sebagai orang kufur dan sebagai orang musyrik. Waktu dia cakap Nabi pun tak boleh mengubah orang. Berarti sama je. Akan ada jenis orang tu sampai akhir zaman pun. Saya tambahlah doktor bukan Nabi, saya bukan Nabi. Pada zaman Nabi, ada orang macam tu. Abu Sufyan tak boleh menerima keegoan dia. Abu Sufyan tak boleh menerima Islam satu je. Kerana ego dia sebagai pemimpin puak. Kalau dia menerima Islam, dia hilang kedudukan dia. Jadi orang bertanya pada Abu Sufyan kalau nak bedah, kalau nak buat kaunseling pada Abu Sufyan, senang je jawapan dia. Abu Sufyan, kesombongan kau kerana kedudukanmu lah menjadikan kamu tidak boleh beriman kepada Allah kerana kesombongan sebagai ketua puak. Jadi kalau saudara rasa saudara tak boleh ubah sikap bongkak saudara tak boleh ubah sikap sombong saudara dan dengki pada orang lain kerana saudara takut status sosial saudara berubah, di mana selama ini orang menghormati saudara dengan cakap gong saudara, orang menghormati saudara kerana bongkak saudara, orang menghormati saudara dengan kepura-puraan saudara, masuk alam kubur lah dengan sifat tu. Tapi kalau selama ni saudara kena anxiety kerana saudara telah memikul beban lebihan yang saudara tak mampu buat, iaitu jiwa saudara bukan di situ, ego saudara je ada di situ, yang saya kata tadi tu, perlumbaan untuk menjadi seseorang yang lain sedangkan diri saudara lain. Biasanya orang kena anxiety mostly macam tu. Sebab tu saya bagi tahu, ada orang bagi tahu kata apabila dia berada depan orang dia menjadi gelabah. Kenapa dia takut orang? Kerana dia cuba menjadi seseorang yang kemudiannya dapat diterima oleh orang lain. Kerana dia cuba menafikan diri dia sebenar. Sebab tu saudara tak boleh buat public speaking. Saudara tak boleh bercakap dengan orang. Saudara tak boleh pergi kepada orang lain untuk bercerita benda yang benar. Kerana saudara adalah seorang yang akan merasakan bila berdiri dan orang tahu tentang diri saudara yang sebenar, saudara tahu bahawa saudara akan dilihat rendah dan akan dilihat kecil. Maka itulah orang-orang ni melawan semua benda tu, menghasilkan tekanan dalam diri dia kerana anda telah memikul batu personality yang tak terbawa oleh diri saudara. Okey, setakat ni naik, siapa kata faham? Faham. Yang tadi kata tak faham, sekarang bila faham. Dah faham saya bagi tahu itu, ingat benda tak boleh selesai. Nabi sempurna tuan-tuan. Pada zaman Nabi
Nabi berdakwah kepada orang yang kufur tu, orang yang fasik dan orang yang musyrik tu kadang-kadang lebih banyak daripada Nabi berdakwah pada orang yang beriman. Siti Khadijah sekali je ada. Bapa dan saudara Nabi, Abu Sufyan, Abu Lahab ni, Nabi jawab berjumpa banyak kali berdakwah, melebihi pada orang lain. Kalau kita Saidina Hamzah tu sekali je. Walaupun keras dan sombong, dia dapat iman kerana sekali je dia datang dan dia perakui. Dia buang kesombongan dia sebagai seorang panglima perang kerana kekaguman dia kepada surah ayat Quran yang dengar adik dia baca. Itu benda-benda yang saya beritahu pada saudara bahawa tak semua manusia boleh berubah. Ramai manusia akan mati dengan sikapnya. Yang mati dengan sikap baiknya, alhamdulillah. Dan ramai manusia akan mati dengan sikap buruknya. Orang yang kena anxiety juga akan mati dengan anxiety-nya, walaupun dia sedar ada cara memulihkan anxiety-nya. Orang yang kena low self-esteem, yang sebenarnya kita kesian, tetapi sebenarnya orang ni kebanyakannya tak kesian pada diri dia. Kerana low self-esteem berpunca daripada orang yang cuba menjadi seseorang yang lain tetapi menafikan dirinya yang sebenar. Berarti bukanlah perkara yang aneh. Bukan perkara aneh, tuan-tuan. Apabila saudara menjadi orang tak boleh berubah, keras hati koroi, bukan perkara aneh. Di mana ramai orang, sebab saya beritahu kat saudara, kadar pemulihan mereka yang melalui rawatan psikiatri sangat tipis, sangat kecil. Sangat kecil. Waktu saya berjumpa dengan banyak pakar pun, banyak pakar bersetuju tak mudah. Tak mudah untuk mengubah cara orang berfikir. Kalau boleh mudah, maka perkataan dakwah tak disebutlah sebagai salah satu yang Allah muliakan, yang Nabi sebut. Dakwah, sifat dakwah ni, itu menyampaikan kebenaran. Kerana susah nak ubah manusia lah, maka dakwah itu menjadi perkara yang sangat besar. Tak kira lah saudara dakwah asalkan amal makruf nahi mungkar. Saya anggap ni, walaupun saya tak berdakwah pada saudara tentang tauhid, kalimah tauhid, kerana majoriti saudara adalah orang yang pegang kalimah tauhid, tapi saya masih cuba berkata sesuatu iaitu amal makruf nahi mungkar, iaitu menerima diri kita yang sebenar dan menolak mungkar, iaitu perkara-perkara yang saya rasa kesombongan diri yang kemudian menyeksa dan membentuk saudara jadi anxiety, kekecewaan kerana saudara tidak menghargai banyak perkara, tetapi saudara lebih kekecewaan kerana saudara tak menghargai perkara yang baik tentang diri saudara, tetapi berlaku kekecewaan kerana saudara mendera banyak perkara tentang diri saudara. Berarti saudara menjadi orang yang murung kerana saudara terperangkap dalam fikiran mengenai kekecewaan, berbanding saudara menghargai apa yang Allah bagi tentang kebahagiaan. Itu beza dia. Ramai orang yang akan mati gitu saja, jadi tak jadi masalah tentang berubah. Kerana psikiatris sendiri mengakui bahawa rawatan psikologi adalah potensi yang sangat rendah untuk sembuh. Kerana secara asasnya, secara fitrahnya, manusia kebiasaannya akan rasa lebih selamat, lebih baik aku angkuh asal selamat daripada aku bersifat realistik tetapi kekurangan. Berarti macam, faham ramai orang rasa biarlah hidup dengan kebongkakan yang sebenarnya bukan aku, asal kebongkakan itu dapat melindungi aku, daripada aku hidup dalam kerendahan diri kalau kerendahan diri itu adalah kebenaran tentang diriku. Sebab itu saya nak terima, kemudian saya akan pergi pada frasa bahawa tidak ada orang yang rendah. Berarti saya beritahu pada saudara, kalaulah saudara berlumba dengan saudara mara saudara kerana saudara seorang yang tidak berjaya, saudara rasa orang lain boleh masuk universiti, memegang jawatan besar, dapat banyak wang. Saya nak ajar pada saudara bahawa tidak mendapat banyak wang, tidak berjawatan tinggi, tidak memiliki kebanggaan, tidak sepertinya menjadikan saudara perlu menyeksa diri saudara. Kerana kenapa saudara nak menjadikan hidup saudara untuk memenuhi kemahuan orang lain, respect orang, hormat orang, dimuliakan orang, sekiranya saudara tak bahagia. Sebab tu ramai juga orang-orang yang saudara lihat yang pergi mendapatkan rawatan adalah mereka yang sangat berjaya dalam hidup mereka, tetapi sebenarnya mereka gagal dalam meraihkan diri mereka. Kerana mereka hidup berjaya kerana mahu memenuhi kehendak orang, tetapi akhirnya mereka berjumpa dengan doktor jiwa kerana mereka tidak dapat meraihkannya. Berarti sesuatu yang anda capai tetapi sebenarnya tidak memberikan kebahagiaan kepada anda. Okey? So saya nak ambil Q&A sekarang. Sebab sesi macam ni susah, tuan-tuan. Saya cakap dalam stream beratus orang, sebab orang tak pernah bagi. Ini macam motivasi je. Kalau saya nak settle, saya nak kena go one by one, tapi saudara ambil sebab saya bagi tip untuk saudara settlekan sendiri. Kerana selama daripada 2004 sampai sekarang 2021, saya kata 11 lah doktor, 4 psikiatris yang bertaraf profesor,
pakar dan 7 adalah doktor. 2 mereka yang menyiapkan tesis PhD adalah menjadikan saya sebagai sebahagian daripada rujukan tesis dia. Yang saya cerita pada saudara adalah sesuatu yang saya rumuskan setelah 17 tahun. Saya pergi jumpa dan saya disahkan tak perlu lagi rawatan post traumatik saya ni, kerana saya melihat banyak kematian ketika menjadi wartawan. Saya melihat banyak benda yang kemudiannya menjadikan saya pergi ambil rawatan kali pertama tu adalah kerana post traumatik. Di mana lepas tsunami Aceh, malam ni saya akan cerita tsunami Aceh, saya lihat banyak kematian ketika saya tak bersedia, tak baik. Saya pulang dengan rasa kecewa kerana melihat orang Islam disembelih, benda-benda yang saya tak ready. Saya pergi ke Ethiopia, melihat kebuluran dan kanak-kanak mati depan mata, saya tak boleh buat apa. Pada mula-mulanya saya pergi adalah saya mendapat rawatan post traumatik. Kemudian barulah kita tahu kenapa post traumatik itu berlaku, sampailah saya disahkan pulih 2011. Tak perlu dah, tapi saya terus dia jumpa doktor kerana saya sangat obses tentang benda yang saya cakap ni, iaitu mengenali brain. Dan bagaimana brain itu sebenarnya adalah kunci kepada kejiwaan. Kalau saudara tak boleh baiki brain, saudara tak boleh rawat jiwa saudara. Kerana jiwa terhasil daripada cara berfikir. Secara asasnya, perasaan tu adalah hasil daripada saudara fikir. Akibat daripada berfikir akan terhasil perasaan. Akibat berfikir yang salah akan menyebabkan berlaku perasaan tidak gembira, kecewa dan menderita. Hasil daripada berfikiran yang baik akan menghasilkan kebahagiaan, ketenangan dan rasa bersyukur. Itu saya nak cerita tentang akal dan juga rasa. Dia tak ada rasa mempengaruhi akal. Akal mempengaruhi rasa. Kalau saudara tak boleh fikir secara realistik, maka saudara secara rasanya menjadi riak. Saudara tak boleh berfikir secara realistik, secara rasanya saudara akan menjadi seorang yang penuh dengan hasad dengki. Kalau saudara tak boleh berfikir secara realistik, saudara akan menjadi seorang yang ego. Kalau saudara tak boleh berfikir secara realistik, akibatnya saudara boleh menjadi seorang yang rasa rendah diri dan rasa tertekan.